Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada kali ini setelah Jumaat adalah pertemuan yang diredaimu, disukaimu, dan jadikanlah majlis belajar kami, kuliah kami ini adalah kuliah diredaimu, dan berikanlah keberkatan untuk hidup kami, dan juga apabila kami nak berjumpa dengan Engkau, berilah keampunan serta husnul khatimah. Allahumma amin. Hari ini saudaraku yang dikasihi, sebenarnya Mak Ngoh akan mari jumpa dengan kita seperti biasa lepas Jumaat ni. Tetapi Mak Ngoh ada sibuk sikit, tak ada nak kelik. Jadi minta tolong hamba Ustaz Mak untuk penuh untuk ganti Mak Ngoh lah. Maka masa duk mari sana Ustaz duk mikir nak kecek gapo, kerana hari Jumaat ni Mak Ngoh duk kecek. Mak Ngoh duk cerita. Maka berasa kata Ustaz nak kecek tajuk hok munasabah ataupun tajuk dengan jadi sebuah retina juga. Jadi seolah-olah tajuk kita nak buat pesan ni untuk mu wahai wanita. Kerana mungkin orang duk dengar Mak Ngoh ni banyak ke kaum ibu lah dah, kaum hawa. Maka kesempatan alhamdulillah Ustaz nak sapa untuk kaum ibu. Semoga pesan ni bermanfaat untuk Ustaz sendiri dan juga akhwat-akhwat yang dengar, dan tolong sapa lah insya-Allah taala. Alhamdulillah. Kalau gitu Ustaz nak sebut tajuk hok mudah fahamnya, tajuknya wanita yang dirindu oleh syurga. Wanita yang dirindu oleh syurga. Bahasa kampung kita lagi ni, siapa hok syurga duk ingat ke dia. Balik tina ni siapa nah. Maka hok ni kalau kita faham molek-molek ni, ya Ustaz nak baca dulu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya. Dan jangan kamu ikut atau khutuwat ni artinya lakoh-lakoh setan. Kerana sesungguhnya setan adalah bagi kamu adalah musuh yang nyata. Saudaraku muslimin muslimat, lebih-lebih lagi orang tina lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala minta kita masuk Islam ni menyeluruh, masuk belaka. Bukan pilih-pilih tempat hok betul dengan kita saja kita ambil, dan kita tinggal hok tak betul dengan kita. Dan dia suruh kita ambil musuh. Siapa musuh kita? Puan-puan? Kita dah faham kata musuh kita ni kadang-kadang setengah-setengah tu lelaki jadi musuh dia. Jadi orang hok dia benci sekali tu ni tak ada tak lelaki dia. Ada setengahnya musuh dia siapa? Tak iman. Ada setengah musuh dia orang jatuh, ustaz. Ada setengah musuh dia nya siapa kita kata? Siapa sedadu apa musuh dia. Tapi Al-Quran royak kepada kita musuh yang nyata bagi kita ialah syaitan. Setan weh. Setan ada musuh, dan setan ni adalah jelira duk dengan kita semua. Duk dengan kita semua lebih-lebih ke dunia lain, subhanallah. Setan mari le rupa baru ni, berupa ni. Meh-meh yosan ni. Meh yosan ni kadang-kadang Allah semaya tak ada nak semaya. Kadang-kadang tak ada nak cerita, tak ada apa duk bonyah ni, duk perang. Tok lelaki pun kadang-kadang tok lelaki rasa nak doa dengan Allah, ya Allah,
Wiku jadi telefon go, wiku jadi handphone go, wiku jadi nak jadi handphone. Kenapa? Boleh bini peduli. Boleh bini peduli padu. Kerana banyak-banyak dah kita retina learning tu padu kepada telefon lebih banyak daripada padu ke untuk lelaki. Oleh itu hari ni tajuk kita nak jadi orang Tino, nak jadi isteri macam mana yang dirindu oleh syurga. Baik. Apabila kita kecek orang Tino ni puan-puan, tok lelaki duk dengar apa tak apalah, tulis siapa. Kalau bini duk dengar comel dah. Kerana bagi orang Tino ni adalah kaum yang paling mulia lah. Kerana kaum ibu. Kaum ibu, kaum yang dimulia oleh Allah Subhanahu taala. Dan dalam agama kita ni orang jadi retina subhanallah hebat. Nak masuk syurga pun tak payah dia. Nak masuk syurga tak payah jadi retina ni nah. Jadi kita kena jaga beberapa perkara je. Boleh masuk syurga insya-Allah taala. Ustaz ingat leh. Satu kali orang Tino di Madinah tu pakai sorak. Pakai buat pencupa buat kelum. Kecek. Jadi royaknya orang-orang jatuh di Madinah ni boleh pergi perang, boleh mati syahid, boleh ganjar sekian. Tapi bagi kita orang Tino duduk rumah aja. Berasa keterdeki. Kenapa? Kehebatan, kelebihan dari sudut pahala tu lebih jatuh. Maka sorak-sorak hattalah soal saya okey. Tak ingat tak salah ustaz nama dia Asma. Tapi bukan Asma binti Abu Bakrin, Asma lain. Wakilnya daripada orang Tino di Madinah tu untuk kecek Nabi, royak Nabi kata, ya Rasulullah, kami sudah orang pegang apa, sudah meeting lah, sudah sorak lah, sudah jumpa antara kami ni, duk bicara katanya berasa cemburu. Cemburu ke apa? Cemburu kerana orang-orang lelaki, orang-orang jatuh boleh keluar jihad. Dah demo tu boleh syurga tertinggi, boleh khidmat kepada agama, siapa boleh mati syahid. Tapi kami retina gapo? Masya Allah. Tengok soalan orang dulu soalan orang dulu, adik-adik, kakak semua dia. Nampak kata demo tu nak kepada akhirat. Seolah kita tanya Nabi, nak macam mana, nak kelebihan. Maka gapo Nabi royak? Nabi kata, dengarlah Asma, dan aku tolong sapa kepada orang-orang perempuan, orang Tino di Madinah dan juga di sekeliling-keliling dengan ni. Apa tu hari ni bukan ustaz mak nak royak ustaz mak, tapi ustaz mak nak royak hak Nabi royak. Nak tolong sapa walaupun melalui lidah ni, tapi kita mari dengar nasihat agama. Rupanya ustaz kait tapi adalah nasihat agama. Hei orang Tino, Nabi kita royak gini. Kepada kita orang Tino ada 4 perkara saja. Tak ada kena tubik perang, tak ada apa, tapi balasan kita boleh pilih nak masuk syurga pintu mana-mana pun. Subhanallah. Yang pertama ke apa? Nabi kata, yang pertama kalau kita nak masuk syurga dan masuk orang di syurga pertama, kena jaga semaya kita. Kena jaga semaya kita. Yang kedua, kena jaga puasa kita. Yang ketiga, kena jaga orang panggil meruah kita. Kena jaga jaga di kita lah. Dan yang keempat ni, kena taat kepada tok lelaki. Rasa semaya ni banyak orang boleh buat. Semaya ni ustaz parti tengok dah ramailah kita kata boleh semaya, walaupun semaya kita learning kata walaupun tak sepenuh 1%. Rasa kata jarang dah Pak Tino learning nak tinggal semaya. Tapi Nabi sebut katanya sebenarnya cukup semaya tu mungkin ada juga di kalangan kita orang Tino tak karik. Tak karik sangat dengan semaya ni. Zuhur nak buat jamak dengan asar nak jamak dengan ngori nak jamak dengan isya, subuh nak jamak dengan duha, ada juga macam tu. Tapi rasanya dia tak amal dah tu. Tak amal dah tu ni. Pertama semaya. Lepas tu kalulah kita nak jadi orang Tino yang dirindu oleh syurga, kena semaya awal tu. Apabila bunyilah Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang besar orang di masjid, kita buat siap sedialah. Kalau duk kerja dapur, kerja bas, berhenti kerja start, kita mari buat siap untuk nak semua Allah. Di mana? Di rumah kita sendiri. Dan saat tu tak payahlah, mudahlah. Dan kita tersibuk kita sehari dah masa sampai masa nak semua tu waktu zuhur, terus semaya 4 rakaat situ. Yang kedua, Nabi kata, kita puasa Ramadan ni alhamdulillah. Rasa banyak juga dah kita tak tinggal dah puasa Ramadan ni.
Jadi hok dua mula-mula semayang apa so ni ustaz rasa tak ramai orang kita tak buat, tak ramai orang kita tak padu dan rasanya nak cukup dah. Tapi hok dua belakang ni hok ustaz nak kecek. Dua belakang ni hok ustaz kena bincang. Oh, dua perkara ni hok belakang ni kena sungguh we tahu, takut-takut tak ingat. Apa? Taat kepada tok lelaki dan jaga maruah kita sebagai seorang isteri, seorang orang tino. Kalulah saat ni semaya adalah hubungi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa kita, ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hotu tu banyak dah kita buat dan kita tahu. Tapi kakak adik-adik dia semua hok dua kara belakang ni minta maaf ustaz nak setuh sikitlah, nak we peringatan. Kerana banyak orang semaya, banyak orang puasa tetapi dengan tok lelaki dia subhanallah, subhanallah. Kalau kita tengok bahasa cemburu, bahasa sedih, bahasa nak tolong kesian kepada tok lelaki dia. Hageno kata gitu, ustaz kata gitu tu. Kerana banyak orang tina di hari ni dia tak tahu tanggungjawab dia, dia tak tahu cara nak layan tok lelaki dia, dia tak tahu adab, dia tak tahu nak jadi isteri yang solehah macam mana. Habis tu ustaz nak itu sebut ni. Kadang-kadang kita kata juruh benar adalah kitanya. Juruh naklah kitanya, berasa kita ni orang beragama dah. Tetapi apabila kita cek, apabila duduk dengan tok lelaki subhanallah, kokong tok lelaki, maka peluang ni ustaz nak royak kepada fak kita nak jadi isteri yang solehah, nak jadi isteri yang dirindu oleh syurga, nak buat macam mana? Saudaraku semua muslimin muslimat yang dengar ustaz mak petang ni, jadi kita petang ni saja rasa mikir kata tok lelaki kita nak bahasa mana. Tok lelaki kita tak juruh, tok lelaki kita juruh, tok lelaki kita bukan ustaz, tok lelaki kita orang lobi. Hok tu masalah tok lelaki kita dia tanggung ambil lah. Tapi ustaz nak kecek dengan fak kita fak tina kata walaupun tok lelaki kita juruh macam mana pun, kita sebagai seorang isteri, seorang bini, kita kena ada atur cara tertib. Kerana kita, kalau kita tak bawa di kita jadi orang yang direda oleh tok lelaki kita, suami kita, kita diharam masuk syurga. Apa tu ustaz? Tok lelaki kita teruk menan. Tok lelaki kita teruk puan-puan. Tak siapa serupa dengan tok lelaki Asia. Tahu Asia kita? Kenal Asia? Siapa Asia? Asia adalah bini. Asia adalah bini kepada Firaun. Siapa Fir'aun? Fir'aun adalah orang yang mengaku jadi Tuhan. Dan bunuh budak berpuluh-puluh ribu. Dan buat zalim kepada orang. Tetapi bini dia tetap jadi ahli syurga. Tetap jadi ahli syurga. Walaupun tok lelaki karuk jahat setara mana. Kita jadi bini, kita kena taat dan patuh kepada tok lelaki kita. Walaupun dalam keadaan macam mana pun, asal benda tu tak bawa kepada kemurkaan Allah ataupun kita taat benar-benar hak tak sakut dengan neraka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Puan-puan, saudaraku muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, jadi hari ini ustaz mak nak ajak kita jadi orang tina syurga dok nak, syurga dok tunggu, syurga dok nanti. Jadi kecek hari ini kita tengok kepada tok lelaki kita siapa. Tapi kita tengok kepada kata kita ni siapa dah. Kita nak buat perangai macam mana, nak buat PA perangai macam mana, we jadi isteri yang solehah, isteri yang boleh ikat hati tok lelaki kita, yang boleh bawa anak-anak kita ke syurga Allah juga. Baik. Sifat yang pertama bagi isteri yang solehah ni, yang pertama iaitu suara ketika kita kecek dengan tok lelaki jangan kasar. Suara kita jangan naik lebih derah pada suara tok lelaki. Suara kita ketika kita bicara kecek, kita jangan lebih kuat pada tok lelaki. Di antara sifat ataupun suara ahli syurga, ahli yang dirindu oleh syurga, perempuan yang diingat oleh syurga, iaitu perempuan orang tina yang ketika dia bicara, dia kecek dengan tok lelaki dia, suara dia lebih rendah daripada suara tok lelaki. Ni. Jadi poin pertama, jadi isteri yang solihah ni tak dapat tidak kena suara rendah. Cuba kita perhati banyak-banyak hari ni dah.
Pun perhati tengok banyak-banyak kita tengok fok-fok kita ni. Kadang-kadang ga Allah deh. Tok lelaki tak ada kata apa lagi. Tok lelaki tak ada kecek apa lagi. Kita ngau tu puak tok lelaki nunduk. Ingat, bukan tok lelaki nunduk tu, tok lelaki tu takut kita. Kadang-kadang tok lelaki malu kepada jiran. Malu kepada orang terima nak belawai tekak suara macam tu. Dan tok lelaki kita panggil malah nak serabut Allah. Pak kita tahu tak? Perangai orang jatuh ni, walaupun ustaz nak buka rahsia orang jatuh sekarang. Walaupun dia tak lawan, tapi dalam hati dia nyala. Dalam hati dia nyala apabila dia ni panggil apa ni? Dimarah ataupun dikecek kasar oleh isteri dia, bini dia. Oleh itu kita banyak ke duk boleh hari ni. Lebih kecek. Kadang-kadang deh kita dari rumah tangga kita ni, kita sungguh habis jadi bini. Sebenarnya bini pun akhlak baik pada asalnya. Orang jujur pada asalnya. Tapi dengan sebabnya banyak seko jahat. Orang panggil su'uzon. Jadi buat rumah tangga tak harmoni juga seko jahat. Tok lelaki kelik lambat pun jadi seko kata tok lelaki dia cari bujian mana. Tok lelaki kelik jak apa ni pergi cari duit tak boleh pun duk kata giduk ngorak mana. Jadi gaduh balik seko jahat tu. Apabila kita hidup seko jahat, tok lelaki kelik letih-letih, assalamualaikum, jadi kadang dia jawab salah-salah kono lama kelik ni. Jadi suara macam tu buat tok lelaki Allah subhanallah. Oleh itu kakak adik dia yang ada abang belajarlah. Belajar kita nak jadi isteri yang solihah ni kena belajar fik suara kita, jangan lebih tinggi, jangan lebih kuat pada suara tok lelaki kita. Kadang-kadang tok lelaki kita tu dia malah nak lawan, malah nak kecek kasar dengan kita aja. Kerana apa? Kerana dia tahu katanya dia ni kalau dia kecek kasar dengan bini, dia kecek kasar dengan bini tu siapa nyanyi? Dia dan anak dia dan bini dia sendiri akan menjadi sebab tu tak redha, tak sayang. Tu kalau kau tu. Tapi kalau wasa buat acak-acak tok lelaki takut tu, tu tak jadi tu. Siapa-siapa buat tok lelaki dia takut benih dia dengan tok lelaki dia. Orang panggil tok lelaki dayuh. Dalam Islam bahaya juga orang jatuh dayuh ni pun weh. Jangan dah. Jangan adik-adik kat dia tu buat we jadi tok lelaki takut dia. Allah subhanallah. Jadi tok lelaki ni tepat kecek sedak dia, tepat dia curah perasa tak molek. Oleh itu orang nak jadi isteri yang solihah, sifat yang pertama dia kena apa? Kenapa dah? Kena kecek lembut. Kita sendiri. Kita orang Tino lah. Kita kena kita lelaki kecek kasar kita. Ustaz rasa tak kena. Tak apa dia dulu kecek kasar ustaz. Kita kecek lembut dah dia kecek kasar. Jadi kasar kita sebab tu lelaki. Ustaz royak dah. Katanya walaupun tu lelaki kita macam mana, tapi dia tetap tu lelaki. Kita adalah kena sobat. Kita kena macam mana? Kena sobat dan belajar kecek lembut. Hakikatnya kita nak kecek lembut. Satu, kita nak didik anak-anak kita. Cuba perhati tengok. Anak orang-orang hok kecek kasar. Anak orang-orang hok kecek melatah. Kecek-kecek tekan. Anak macam mana? Oleh itu jangan kita ada dalam rumah tangga ni apabila suasana bertengkar, suasana kecek kasar, maka akan turun kepada anak pula. Maka kita nak didik anak kita menjadi anak yang soleh seperti mana yang kita nak. Maka tak dapat tidak satu kita nak tunjuk PA perangai kita yang dari sudut percakapan kita tu kecek lembut. Kecek sepuluh mama lah. So malu lah kecek mama. Abai yo klik go wisale assalamualaikum letih-letih kerja kita waalaikumsalam be geno hari ni kerja macam mana adik dok cadar dah tu bubur kacang tu pergi makan bubur kacang adik dok cadar tu ubi rebus tu pergi makan ubi rebus deh abai pergi siapa west tuking buat apa peceng subhanallah abai tu deh orang yang tak dapat redha tok lelaki ni bahaya. Boleh tu ustaz ingat salah seorang sahabiyah lah bini Abu Darda ni. Abu Darda ni orang masuk Islam belakang dah ketika di Mekah tu. Tapi setelah dia masuk
Islam tu dia banyak infak harta dia fi sabilillah. Satu orang tanya kata Abu Darda, "Gano mung cepat-cepat sangat nak infak ni?" Dia kata, "Tepat aku nak pergi jauh, tepat aku nak pergi tempat aku nak pergi, maka aku nak peringi ke perjalanan aku dengan aku sedekah-sedekah tapi aku gini mudah dah." Dan bini dia tu, Ummu Darda tu, dia tak tidur malam. Dia tak tidur malam, melekeh dia pegang tangan abang dia kata, "Abang, redha kat ambo, maaf semua dosa ambo, abang. Ambo tak boleh tidur kalau abang tak maaf." Allah ni tengok bini yang nak kepada syurga dan syurga rindu kepada perempuan, iaitu perempuan yang selalu kecek baik dan minta maaf dengan lelaki. Itu pertama, kecek. Yang kedua, kita nak jadi bini, nak jadi orang tino yang dirindu oleh syurga, kena jadi orang tino yang berjangok. Apa berjangok ni? Yang suka teng tua, suka teng suka jadi orang yang comel lah. Orang jangok dan dia berjangok. Subhanallah. Islam kita ni kena jangok. Dan pula Nabi kata, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu comel dan dia suka kepada benda-benda molek. Maka di antaranya orang ataupun isteri yang solihah, dia kena suka berjangok. Tapi yang jadi masalah bagi kita, adik-adik kakak, kita berjangok tak kena pada tepat. Kita berjangok tak kena pada tepat. Ada masalahnya. Geno? Sebab kita berjangok apabila kita nak tubik daripada rumah. Kita berjangok apabila ada majlis. Kita berjangok bertujuan kita nak cur kepada orang lain. Tapi dalam agama kita suruh kita berjangok kerana kita nak cur kepada siapa? Kepada tok laki kita, kepada suami kita, kepada raja kita. Hagen kena jangok kerana dalam Islam jadi awal nikah lagi dah. Nabi katanya nikahlah orang tina tungkul maratil menikahkan orang tina itu dengan 4 sebab, 4 perkara. 1, li jamaliha, wali nasabiha, wali maliha, wali diniha, fadfad bizatiddin. Nabi kata kalau mu nak nikah orang jantan, mu pilihlah orang tina yang ada karakter ada 4 perkara ni. Salah satu tak apalah, ada 4 perkara ni. Salah satunya comel dia, salah satunya harta dia, salah satunya keturunan dia, salah satunya agama dia. Tapi semua ni bukanlah bukan utama yang dok nombor 4 itu jangok. Hak ustaz nak royak, Islam suruhlah pilih bini hak jangok. Hakim suruh pilih bini hak jangok. Sebab dia duduk dengan kita 24 jam, tak gitu? Pagi pun tengok muka dia, tengah hari pun tengok muka dia, petang pun tengok muka dia. Nak tidur tengok muka dia lagi. Bangun tidur tengok muka dia lagi. Kalaulah bini kita tak jangok, dia mudah cemuh lah. Masuk dah satu lah. Habis tu suruh pilih jangok. Tapi jangok ni tak lama. Kena jangok. Jangok ni tak lama. Siapa lah kecil tak jangok dah. Pakai mata beli cicit molek, pakai mah pun kalau umur 60 70 yang kecil molek mana orang panggil jangok tak lama. Tapi Islam so kita jangok apa? Hias. Berjangok artinya kita wisdak tengok di mata dah. Pakai ye kita pula comel, bahu sedah. Tapi dia ada untuk. Ingat, untuk. Iaitu jangok kita ni untuk tok laki kita. Jangok untuk tok laki kita. Gini. Boleh jangok dah? Yo, boleh jangok. Tapi jangok tu siapa? Untuk tok laki kita saja. Lepas tu di hari ni kita dah jangok gi ko tu, gi ko ni, gi makan puluh, gi dinak. Orang panggil jangok untuk siapa? Cuba tak boleh jawab. Ban kita niat macam mana? Hak kita dah boleh lecu, hak kita dah boleh makeup, hak kita dah penuh muka kita belecu, bubuh kening, melekat, bubuh lagi kok mata ni celok mata, siapa-siapa kadang-kadang subhanallah di rumah pula ataupun anak teringat tina tak ada semaya zuhur, tak ada semaya asar kerana ada makeup, ada jangok dan saya nak buka belik yang kemah tu. Qada ustaz.
Dalam agama kita, tak ada larang kita jangok. Tapi kita kena tahu hujang untuk siapa. Pada hari ini dunia palsu ni kok. Dunia yang kita tahu belaka kadang-kadangnya jangan hok palsu je. Jangan hok bahang je. Hanya selfie sana selfie sini je. Hok terasa harga komaha ni kok. Leh, hok bahasa kilan pisel. Duk mengeceh dalam gambar hok atas ni kok. Hok gelap pun jadi cerah. Orang panggil jangan palsu di hari ni. Nampak putih jelepa alhamdulillah berkenil lah weh. Dia panggil jangok palsu ni, berjangok pukul gambar hatta. Ada cerita orang royak ustaz lah. Ada demo tu duk mengeceh dalam Facebook. Kayak budak lah duk mengeceh dalam Facebook tu, lepas tu satu hari berjanji pergi temu satu tempat. Berjanjilah. Pak jatuh pun nampaklah muka Tino tu supaya gambar hok Tino hatta tu. Hok Tino pun supaya tu juga duk nampaklah gambar hok jatuh supaya jatuh hatta tu. Tiba-tiba kita temulah tak masuk pukul 10 dinak pajera misal katanya. Apabila kita temu kenal tak? Tak kenal. Tikah banyak. Jadi hok jatuh pun tak kenal hok Tino tak kenal jatuh. Dia panggil apa pelang belakang. Palsu. Suai tamdai. Kalau melalui gambar beliau gomha tu ada tank ada kira lah dia berjangoknya. Dunia kita bahasa tu sungguh tu. Hok akhirat pasal lain. Maka dalam agama kita adik-adik, dalam agama kita yo nak jangok sungguh. Yo suruh kita berjangok, we tok laki kita tengok. We gerai tak apa. Tok laki kita pasal minat payabang. Dok gila payabang, kita pakai cup payabang. Umur 40, 50 beli cup payabang, cup putih. We tok lelaki kita tengok, jok petai lagi dah kita pakai lepas pukul 8.30 tu dah. Lepas Malaysia makan nasi, kelewang kelala we tok lelaki tengok, Allah, bocuk payabang kita malam ni. Tok lelaki kita jenis bahasa gerai payabang, tak ada apa dah. Lepas tu bahasa mana kita hok tak lehnya? Hok tak lehnya tengah harinya beli tak tahulah berapa ratus kok jenis, berapa ketepek kau muka, baju pun baru, baju molek, bau sedap. Di makan puluh kena. Tiba-tiba kelik hari nak duduk malam nak tidur dengan tok lelaki, pakailah kain buruk ataupun hok kemel ataupun kalau Malaysia pakai kaju kelawar lah. Tak ada karik rambut yang serudung. Lepas tu hok tadi pun tak ada mani lihat betul masuk. Hok ni masalahnya. Jadi kadang-kadang kita tak tahu mana hok sungguh mana hok pelau. Oleh tu, hari ni Ustaz Mat nak royak hak agama dari sudutnya kita ni boleh jangok tapi kita jangkut untuk lelaki kita. Jangan kita jangok untuk orang lain kerana bahaya. Ngan sebab kita pakai tu boleh sebab untuk bakit ke syawal orang. Dosa kita. Dan kalau kita pergi buat orang lain tu fitnah, buat fitnah kepada orang lain, apa hukum kita? Akan bawa benda tu. Subhanallah tak sih. Oleh itu kita nak jadi orang Tino yang dirindu oleh syurga, yang syurga dah ingat dia, kena kecek kena. Yang kedua kena berjangok. Kena berjangok untuk lelaki dia. Dan yang ketiga, nak jadi orang Tino yang dirindu oleh syurga, kena pandai masak. Kena pandai masuk, kena pandai buat tom yam, kena pandai buat setting, kena buat pelasam rut, pandailah goreng ikan, goreng telur, goreng apa segala macam. Allah ni go deh kepada ibu-ibu deh, hok ada anak hok cukup syarat aja nak boleh cari tok lelaki ajar katik dia masak. Nyanyo tok lelaki weh. Siapa-siapa boleh bini hok pandai goreng ikan, goreng telur kat alo. Kelik sekali mau tok tua ni mek tanya. Muduk makan apa kau tak lelaki mu ni tengok muka pucah itu puasa merah juga. Telur goreng, telur rebus, telur goreng, telur rebus, ikan goreng, ikan rebus. Dia tak agak juga gitu pun. Lepas tu cara kita nak layan tok lelaki kita ni, jadi tok lelaki kita lekat makan si di rumah, tak lekat makan si kedai, apabila kita belajarlah, kita belajar buat makan. Kita belajarlah buat makan. Lepas tu ketika kita buat makan kita buh kasih. Kita buh sayang. Kita buh gapo ni ule lain dengan baca kita berselawat, kita berdoa, berzikir, ya Allah jadikanlah makan ni hak hamba buat ni ya Allah jadi asbab untuk dapat kasih saya tok lelakiku yang bertambah baca Fatihah siuk dalam sup
Baca qul huwallah siu dalam sub. Baca surah apa ni alam nasyrah siu dalam sub. Selawat nabi gapo wi sayu kita dengar kalam Allah. Wi sayu kita dengar perkataan molek-molek. Maka apabila masuk le perut tok lelaki kita dia pesera dia kata Allah subhanallah terima kasih Allah. Terima kasih Allah yang wi isteri yang aku macam ni. Jadi sebenarnya masuk sedap ni sungguh kata nama apa ni lak-lak lah. Tapi ada juga ustaz biasa dengar. Dia tak pandai benar apa tapi we ada bercidik sikitlah. Ada satu cerita, ada seorang kaya. Dia bini cerah. Bini cerah. Bini cerah. Hageno tu. Jadi di antaranya dia kata bini-bini tak pandai masak tak sedap. Banyak orang lah. Ya kaya, bini cerah tak patut tak ada iddah. Cerah betul ni bagi sok menikah pun tak ada apa, bagi orang jatuh dia tak ada iddah. Lepas tu menikah pula yang keempat ke yang kelima, ustaz pun tak ingat. Hak yang keempat yang kelima ni pandai sikit. Pandai pasal mana? Dia tahu. Masak ke ni tak perlu sedap sangat, tetapi kena wi make tekah lapar. Kena wi make tekah lapar. Kalau lapar sedap belaka. Oleh itu dia pakai ilmu ni belum pukul 10 ni dia ajaklah tok lelaki. Dia kata, "Bek, kita pergi tengok kebun getah tu bunyi kata, koli tu tak ada motong mana," dia kata. Dia bampai dia. Hok kebun mana? Tu lah, hok kebun 30 rai hok tu. Gigi kita pergi. Hok tu tak boleh bawa motor dia. Tak apa kita jalan. Berjalanlah dengan adik dia pukul 10 sampai pukul 11. Pukul 11 sampai pukul 11.30. Dekat-dekat pukul 12 nak kelik lah. Letih bukan letih saja lapar. Lapar. Kan tak biasa duk berjalan tengok kebun ni. Orang kaya. Apabila berjalan gini lapar dan letih. Dan bini dia pun hula kelik ambil pucuk niding. Bini dia hula kelik tu ambil benar-benar tamada aja. Kelik kata beda ustaz amun nak masak ustaz. Masak rebuh lah celur pucuk niding ambil ikan tawar budu gapo pukul 12.30 boleh makan. Boleh makan. Maka bismillah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar makanlah. Tahu ke tak? Tok laki dia makan dalam keadaan dia lapar dia kata kena. Allah sedapnya masak ke demo ni. Allah kawin tak bisa makan lagi ni masak ke sedap setahun ni. Allah muncul-lah Allah wibini masa ni. Dia terima kasih. Walaupun makan tak bukan daging lembu pun bukan lagi kubah pun tapi bui makan tekah lapar. Habis dalam kaedah agama kita ada tu. Nabi kata kan hok ni kata setengah bukan hadis. Tapi isi dia tu comel tu kan. Keluarga orang panggil Nabi dan sahabat dia tak makan melekeh setelah lapar. Mana tu kalau tak lapar tak makan lagi. Lepas tu berarti belum kenyang. Berarti belum kenyang. Kita boleh amal juga tu. Kalau tak lapar, sedok kacik lah. Dia lapar dia minta. Dia minta tu lah kita makan. Dan jangan siapa rezeki ustaz, rezeki makan tu tak boleh juga. Jadi patut pandai. Baik. Haklik pada cerita kita nak jadi isteri yang dirindu oleh syurga. Isteri solihah ni satu kena apa dah? Kecek sorok rendah pada tok lelaki. Yang kedua, kena apa? Ingat lagi. Kena pandai jangan. Kena pandai jangan. Yang ketiga, kena pandai masak. Kena pandai masak. Jadi royaklah kok mami ko, royaklah kepada kru ko, belum pada nak belaki tu, pergi ngaji juga deh. Ngajilah sikit ilmu masak nak pergi hati nak sakna itu hati tok lelaki ni. Tu. Yang keempat, kena pandai layan tok lelaki. Kena pandai layan tok lelaki. Kena tahu cut on tok lelaki. Kena tahu cut on orang jatuh. Tok lelaki kita orang jatuh secara umum dia kena apa? Orang jatuh dia Allah dengan kata-kata manis. Orang jatuh ni Allah dengan kata-kata baik. My boleh banyak kali best ya Allah. Habis hati duk kaki duit skocek bilicing lah.
Deh, habis tu kalau kita perhati tengok, deh kedai-kedai mana tu, jarang pelayan dia orang jatuh. Pelayan dia orang tino. Kita pergi tempat nak beli kereta. Bertino pula dah. Kusna barang. Orang tino juga. Tu situ pun orang tino. Nak kerong pun tino. Apa? Orang tino ni tempat tarik. Tempat tarik orang jatuh. Habis orang pandang kedai dia cari orang kerja tino comel-comel duk ju jaga duit. Jaga kaunter. Tu banyak orang masuk tu. Kenapa? Kerana di antaranya cara layan pandang ni adalah muka dia senyum sokmo. Senyum. Nah, tok laki kerja senyum, tok laki kelik kerja senyum. Puas hati tok laki. Kelik tengok bai makan nasi masuk, dak sedia dah tu, makan bubur, mari dek, mari makan dengan adik, gitu. Lepas tu kita kadang-kadang kau baru nikah tu ada lah kecek pasal tu. Kau lama-lama tak ada pada dah. Tok laki kelik kerja, tok laki gimana tak ada pada, tak tahu dah. Kadang-kadang tak kecek. Melanak-melanak tok. Bila nak makan? Tak nak makan lagi kan? Seolah-olah tanya tok lelaki. Habis itu banyak-banyak lelaki jugalah. Dan apa ni? Lekat makan nasi di kedah. Kerana di kedah ni mereka mari, "Be, nak makan apa be?" Ini kita ada telur goreng, kita ada ikan goreng, kita ada pak perik, pelasam berada belakang, be nak makan apa? Napa kau muda belan ni? Ya pandai keceknya. Tak ada redah ke jatuhnya. Dah isap mai pula deh. Allah. Tiba-tiba kelik di rumah. Kelik di rumah ni, bini tu jadi apa panggil nama langma tak supa pergi kedai. Kita masuk ke apa di rumah wisala assalamualaikum nu dok bucu jamil Allah. Engko salam masuk lo. Nyawa. Kita pun masuk, bokeh kena mari lah ada layu beletih kau mana tu tinggal tu. Mari lepas tu, "Ben, tu gitu nasi syadah tu makan lo, kita tak ada lo." Jadi banyak ke macam tu gitu. Maka yang keempat kita nak jadi isteri, kita nak jadi orang tino yang dirindu oleh syurga ni tak dapat tidak kena pandai layan tok laki kita. Kena give, kena gi oprom, kena gi tanya macam mana rumah tangga hok bahasa tok laki tok bini dah. Tok laki tak pilih dah bini nombor 2, bini nombor 3. Bokek orang panggil duk lekat stepek dengan kita ni lah. Kenapa? Bini pandai layan, bini pandai cara. Hak ni lah, kalulah kita tak pandai layan, tak pandai cara tok lelaki. Kadang-kadang dengan sebab tu juga tok lelaki kita duk jeling tengok tino lain. Walaupun jangok kurang pada kita jangoklah jadi nombor 1 kita. Hok pilih mula-mula dah dengan hidung macung, pipi pau, Allah comel, tinggi lepas. Tapi ada juga dengan sebab tak pandai kecek kita, tak pandai layan kita, buat tok lelaki kita cemu. Tiba-tiba kita tengok hitam, rendah, gemuk tapi ga Allah pandai kecek, serah di hati orang jatuh. Serah di hati tok lelaki kita. Kena tok lelaki orang lain tak apalah. Kena tok lelaki kita mikir banyak kali kitanya. Tapi sebab kita bini tak pandai layan. Sebab kita jadi bini tak tahu cut keng tok lelaki kita. Sebab kita jadi bini berapa puluh tahun dah tak tahu gapo hok tok lelaki kita minat. Tak tahu apa nak tok lelaki kita kena. Nak tok kena. Ni pesan ni ustaz ni, pesan ni agama. Walaupun ustaz mak kecek tapi agama kita nak tengok orang tino kita ni adalah orang tino yang berharga, yang pandai, yang cerdik. Habis katanya satu deh. Satu, kena kecek lembut, kena juru, kena beki, kena kecek belajar, jangan duk tekan, jangan duk tepek, jangan duk apa. Lebih-lebih tok lelaki jangan. Lepas tu kena pandai jangan. Kena pandai apa ni, pandai isih diri. Boleh bau sedah, beruh gigi seumur. Lepas tu dia panggil apa tu jangan. Tapi untuk tok lelaki. Yang ketiga pandai masak. Pandai masak. Yang keempat pandai layan tok lelaki. Pandai take care, pandai aucai sai, pandai dule waktu gapo pecek itu kau ni. Allah ustaz, dia tak padu, dia tak karek, dia tak pun kita semua. Tu ajar kita. Kalau kita nak jaya dalam rumah tangga, kalau kita nak jaya rumah tangga, dia kena ada 2 perkara besar-besar adik-adik. Kena ada 2 perkara besar-besar adik-adik. Satu, kita kena sabar. Innallaha ma'as sabirin.
Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Ustaz, sabar kena tak ada. Tak ada sabar. Lama duk sabar. Lama duk sabar. Tak ada sabar lagi tu. Sabar ada batas. Kalau ada batas bukan sabar lagi. Kerana orang yang sabar balas lain tak bukan itu syurga. Pak kita tak say syurga. Orang nak apa syurga nak orang yang sabar. Ustaz ada satu cerita nak wayak. Dulu Ustaz biasa duduk di Brunei. Lepas tu masa tu ada tubik dalam majalah. Cerita benar, cerita sungguh. Seorang orang Tino dipaksa menikah dengan seorang lelaki yang tak jauh lah. Jadi adik-beradik dia juga. Tapi Tino tak ada kena sikit habuk lah. Lek jatuh pun tak usah kan adik-beradik dia. Bokeh hok jatuh ada friend dah. Hok jatuh ada girlfriend. Dan perangai setengah-setengah orang ni, dia girlfriend lebih pada girlfriend. Apa tu? Dia siapa supaya laki bini dah. Siapa pergi duka tu jalan kau ni tak kelik malam-malam dengan hak ni dah. Maka dia tak selah kepada Tino yang dicari oleh keluarga dia. Tetapi apabila dia ingat kepada mak dia, keluarga dia, hak ni ingat ke ayah dia, jadilah nikah dua tu. Maka menikah. Apabila menikah, isteri saat ni adalah seorang isteri yang solihah. Seorang isteri yang tak biasa royak kejelekan, kejahatan, kebuat ketok laki dia. Walaupun kepada mak dia. Dia tak biasa mengadu hal kepada mak dia. Dia mengadu hal dua tempat. Satu, melalui diary dia. Yang kedua, di atas jadah, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, mak mana didik anak boleh jadi anak isteri yang solihah macam ni? Mak bahasa mana yang boleh didik anak yang sobat setara ni? Tak sobat macam mana kakak? Ketika tok lelaki dia tubik, dia tunggu kadang-kadang tok lelaki dia tak klik kedua belakang satu kedua baru siapa klik. Klik dari keadaan tu tak ada hormat, bokeh kadang-kadang mabuk masuk dalam rumah. Apabila dia tahu abang mari makan bersama-sama, dia masih duk tunggu abang lagi. Kadang-kadang abang dia waktu padu boleh mau tidur kata tak. Kadang-kadang abang marah, dia tunggu apa aku? Dia ambil ambil kain atas meja tu. Wah, pecah habis pun. Selera habis leceh makan ni. Menangis. Tetapi mak dia mari, mak dia tu, adik apa khabar, macam mana keluarga baru? Alhamdulillah. Subhanallah. Tok lelaki tak biasa tidur hayak dengan dia. Tak biasa tepuh kerana dia benci. Dia tak kena. Maka dia nak buat perangai dia, nak buat macam mana bini dia tak kena ke dia. Siapa bini dia tu minta cerai. Dia nak tujuan di situ. Tak habis dia buat perkara-perkara, buat bini dia teriak pagi, teriak petang tu. Tapi budak ni, isteri ni solihah weh. Isteri ni orang patuh sungguh nak syurga tu sabar dia. Kalau dia ngaji kata anak koci syurga dia. Anak ko syurga adalah bersama tok lelaki dia. Dan Nabi juga kata kena. Kalaulah manusia boleh sujud kepada sesama manusia, maka Nabi akan suruh bini sujud kepada tok lelaki. Subhanallah. Besar weh. Dia mau kata lelaki besar tok orang Tino. Ingat. Hok pesan ni Ustaz Mak, pesan ni agama ni. Besar tu. Kalau kita mati dalam keadaan tok lelaki kita tak reda, kita tak boleh masuk syurga. Oleh itu tengok perangai budak ni saat ni. Dia nak syurga Tuhan, dia jong dia sakit, dia jong dia lapar, dia jong dia sakit hati. Tak biasa cerita hal ni kepada orang lain tu biasa obat. Dia cerita, dia tulis. Dia tulis atas map dia pada hari. Tulislah hari dia gapo, dia menangis sebab gapo, hari ni tok lelaki dia masuk mana. Dan dia tengah-tengah malam tunggu tok lelaki dia tak klik satu ke dua, dia buka sejadah, ya Allah, hidup hamba-Mu sangat sengsara, sangat sedih ya Allah, menangis ya Allah. Tapi aku nak dengan sebab sabar ni, sabar aku ni dengan tok lelaki aku ni ya Allah. Jadilah aku ahli syurga ya Allah. Dan juga aku ampunlah dosa tok lelaki aku, bukalah hati dia, berikan taufik hidayah kepada dia subhanallah. Ni orang Tino macam ni, isteri macam ni, siapa-siapa jadi tok lelaki begitu besar, jangan tinggal, jangan cerah, bawa dia mati boleh masuk syurga sekali dia lah dah. Dan kalau kita ada anak Tino, anak pendidiklah anak kita boleh jadi tahu sungguh. Jadi bukanlah kita sebagai mak pak ni nak didik anak kita nampak dunia, gila ke dunia, nak ke dunia saja, salah. So anak kita pilih
Orang jatuh hok kaya, orang jatuh hok detam ni, orang jatuh ada kerja, jangan. Sebab apa? Sebab kita didik anak kita seorang yang taat kepada tok lelaki sudah. Lepas tu Allah nak wui macam mana? Serah ke Allah. Minta ya Allah. Wui jadilah apa ni anak aku boleh tok lelaki yang soleh. Wui anak aku ni boleh orang jujur ya Allah. Dia boleh asbab dia boleh tupai masuk syurga ya Allah. Cukup. Masalah rezeki itu masalah tok lelaki dia dan juga masalah Allah. Rezeki itu masalah yang telah tentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu Ustaz kata kalau nak keluarga kita bahagia, di antara resipinya satu kena sabar. Wasta'inu bis sabri, ngasabar wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Dua perkara yang kalau kita nak witness hidup keluarga kita, yang pertama kita kena banyak sabar walaupun tok lelaki kita macam mana. Jahat setara tok lelaki kita, bukan dia Firaun. Asia boleh masuk syurga dengan sebab tok lelaki dia tu deraka pada Allah. Dia duduk dengan orang nombor satu jahat dengan Allah, duduk dengan orang mengaku kata dia tu Tuhan, tapi akhirnya Allah balas dia dengan syurga. Lepas tu tok lelaki kita tak sampai Firaun. Duk kata nyamuk je, orang tak bisa bunuh pun. Cuma malah sikit tu sabar. Dan yang kedua, kalaulah kita berasa kata nak jadi orang yang diridui oleh syurga, keluarga kita bahagia, kita kena tengok semaya kita. Memperbaiki solat kita. Memperbaiki semaya kita, berbaiki komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini kita berasa kata kita buat baik belaka dah. Kita sabar dah. Tetapi keadaan keluarga kita, keadaan anak kita, keadaan lelaki kita tu dah jadi tak sepenuh lagi. Mungkin juga semaya kita tu belum ditengok, belum dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin semaya kita kena cek rukun dan juga syarat atau makninah apa kena cek semula. Apakah semaya kita betul-betul berasa kata kita semua dah munajat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun masih lagi semaya lepas wajib, lepas rukun, lepas fardu. Bukan semaya berasa kata kita dah semua zat yang maha kuasa yang mengatur hidup kita, yang beri kebaikan mudarat buat baik manfaat kepada kita. Oleh itu kakak, adik-adik, ibu-ibu yang dikasihi dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita mari cek tajuknya wanita yang dirindu oleh syurga. Jadi ada 4. Nabi kata boleh masuk mana-mana pintu syurga. Satu, orang jaga semaya. Yang kedua, jaga puasa. Yang ketiga adalah orang yang taat kepada tok lelaki dia. Cara taat pada lelaki saat ni ustaz dah sebut dah 3-4 perkara saat ni tu. Jadi yang lain pada ustaz sebut tadi tu ada lagi. Jadi kita jadi isteri ni, kita jangan cerita hal keburukan tok lelaki kita kepada orang lain. Sama ada dalam Facebook ke, dalam Twitter ke, dalam Line ke, dalam WhatsApp ke, jangan cerita. Jangan royak PA perangai tok lelaki kita. Jangan mengadu kepada orang-orang atau tempat yang bukan kena tempat yang kita kena mengadu. Ni banyak. Dan ujire tahu hat kita, hat tok lelaki kita, royak akhlak hok tak baik tok lelaki kita, royak perangai hok tak baik tok lelaki kita. Kalaulah kita nak jadi bini yang dirindu oleh syurga, jadi orang tino hok syurga duk nak jumpa dengan dia, kena tahu perangai ni. Apa tu? Royak PA perangai hak tak moleh hok tok lelaki wi orang dengar. Oleh itu kalau kita perhati kepada bini Nabi iaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia ni kok belum pada nikah dengan Nabi, 2/3 harta di Mekah tu adalah kata orang-orang tarikh muarrikhin ulama tarikh kata harta Khadijah. Dan orang bangsawan, orang haiso di Mekah tak ada. Hebat sungguh. Tetapi nak royak kata dia tak berasa mengeluh, tak berasa tak puas hati ambil Nabi jadi tok lelaki, walaupun saat dia nak mati kata muarikh kain nak kafir dia pun tak cukup. Waktu Rasulullah menangis dan ada al-kisahnya, dia minta suruh anak dia Fatimah pergi minta kain serban.
nak buat apa tak sekali kain kafir dia, semoga dengan kain serbai hok Nabi dok guna timu wahyu semua menjadi sebab untuk Allah ampun dosa dia. Saudaraku muslimin, muslimat. Tengok. Dan dia tak biasa gitu royak kat orang. Harta dia habis dengan Muhammad. Harta dia habis kerana agama Islam. Muhammad gitu, agama gitu, tak biasa cerita. Sedekah satu hari dia ambil pala Nabi kita tak riba dia. Kita bini biasa kedak ambil pala tok lelaki kita mari tak riba, mari duk gosok pala, duk amai rambut, duk main kumis, main misal janggut dia biasa kedak. Tok lelaki mari tidur tak riba amba be. Bini Nabi Khadijah ni panggil tok lelaki dia mari duk tak riba, mari dia tu. Nabi sedap duk. Ni sedap duk berkali dia. Tapor betina ni. Jenera. Khabar-khabar titik basah pak. Air mata tu bik. Nabi celik tengok. Tu ya gapo dik? Dia kata aku dah ingat aku habislah harta untuk bela agama Allah. Aku susah dah ya Rasulullah, mu tak perhati kau kan ni. Aku tak ada nak buat apa dah. Ada riwayat katanya kalulah aku mati, mu ambillah tulen-tulen aku akalulah berharga, mungkin jual tulen tu, ambillah duit hak tu hasil jual tu pergi guna untuk kurban, untuk guna bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita ingat hal ni tak? Lepas tu kita kakak adik-adik kita jarang tu nak fikir kata apa telah aku bantu agama Allah. Dia hari ni fikir nak bantu keluarga aja. Nak bantu tok lelaki aja, nak jadi isteri solehah aja, nak perong didik anak tok lelaki jadi anak juh aja. Hak tu pun masalah bagi kita. Masalah bagi kita. Oleh itu, di antara rahsia orang baik ni, orang tak kecek, hak keburuk tok lelaki goyak kepada orang tok orang ni. Kalaulah betul-betul kita tak leh, kita cari orang ketiga hak boleh kecek tok lelaki kita, orang yang betul-betul arif, betul-betul tahu cara nak daya, cara nak nasihat. Kalau tidak, cukup dengan mengadap kepada Allah, buka secara kecek dengan Tuhan. Ya Allah, tok lelaki aku ni gini, tok lelaki ni aku gitu, aku ni gini. Aku bagilah kepada aku ketabahan, kesabaran, supaya hidup aku lebih selamat, lebih tenang. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Gitu. Itulah. Jadi yang ketiga ni adalah orang isteri yang solihah. Yang keempat, yang Allah ni Nabi kata boleh masuk mana-mana pintu syurga adalah orang yang jaga maruah. Orang tino yang jaga maruah dia. Kalau dia tak ada tok lelaki, maruah dia adalah dia jaga maruah pok dia, min dia, keluarga dia, dengan kita kata jaga kena pakai kelubung dah, kena tutup aurat. Kalaulah dia tu jadi orang ada tok lelaki, maka dia jagalah aurat, jagalah maruah, jaga apa tu untuk tok lelaki dia. Kerana hak ni masalahnya ada orang hak tak ada tok lelaki, ada orang hak ada tok lelaki. Tadi orang ada tok lelaki, dia kena taat pada tok lelaki. Bagi kita orang tino yang belum ada tok lelaki, maka macam mana kita nak jaga maruah? Artinya satu, kita kena berpakaian yang tutup aurat. Tutup aurat di sini adik-adik bukan kata buku, bukan kata ketat. Tutup aurat ni yang tak nampak aurat. Kalau buku aurat lain, tu bolehlah pakai seluar haluh, baju haluh, ketat. Tapi tutup aurat arti tutup. Tak nampak apa dah. Cek, jadi cek tu je brum, lalu dah. Tu tutup aurat tak nampak dah. Pakai kelubung besar. Ni agama kita untuk jaga kita. Tapi orang yang bukan kita, bukan orang Islam, dia tengok pasal lain. You nak tengok kita kelanye, nak tengok po putih kita, nak tengoklah muka kita. Tu dia macam badu, nangan cakawan, nangan Pasifik, nangan World, nangan International. Allah berapa rangwan nangan. Duk badu pakai cuk mi, apa ni cuk macam cat, badu pakai cuk waina. Apa tu semua tu? Sebenarnya dia nak ambil kita orang tino we jadi, orang pergi tempat lepas syahwat nafsu dia.
Habis cara bernafsu bukan sekadar kata tidur dengan betina. Tengok apa nafsu syahwat dah. Sedap dah. Dengar apa sedap suara Allah. Sedap dah. Jadi dalam agama kita jaga tu. Suruh kita jaga tu. Jadi nak tengok cik kita adalah tok lelaki kita saja. Tok lelaki kita saja. Kak-kak yang dikasihi sekalian, kita semua adalah orang-orang yang akan kembali kelik dengan Allah, kelik jumpa Allah dengan keadaan Tuhan redha kita, Tuhan sayang kita, Tuhan apung semua dosa kita. Maka tak dapat tidaklah kita kena hidup tak dunia ni. Sebab ustaz kata ni yang keempat ni kita kena jaga maruah kita. Dalam agama kita Islam ni, subhanallah lah. Orang Tina ni adalah kaum Hawa, kaum ibu yang dimulia oleh syarak. Agama Islam tengok orang Tina ni adalah kaum yang sangat mulia, yang sangat comel. Jadi kita ni patut-patut itu je lah, jangan terlajak lebih daripada kotak. Jadi Islam suruh kita kerja sekat ni je, suruh kita makan bahasa ni, tapi kita lebih, orang panggil kita lakoh daripada apa sepatutnya. Maka akan jadi sebab juga. Ya, dengan sebab kita sendiri pun pakaian kita tak ada ikut syarak, cara mikir kita pun tubik pada syarak, cara kedudukan kita pun tak serupa dengan syarak no, maka menjadi sebab hidup kita saat sini. Ustaz dah tengok banyak-banyak perkara yang berasa kena royak juga. Ada kita tengok orang Tino nah, umur 30 tapi comel. Tapi comel kena tak asum mikir di otak, tak asum budak ni tak ada tok lelaki. Duk kerja jadi kru, jadi payabang, jadi apa-apa, tengok nya boleh plak syaitan macam mana? Jadi gitulah, berasa mikir mari ni ustaz mikir. Tiba-tiba kalau kita tanya, minta maaf dek, besok kedok orang masuk minta. Oh, dia kata kocok mohok gitu besok. Lepas pada tu mari sore tak jadi, mari dua tak jadi. Maka ustaz buat tubik satu apalah, satu kau pakat fikirlah bagi-bagi orang Tino ni, orang Tino hok berasa nak berlaki. Lepas tu dah minta maaf kecil betul benar ni. Ya ada dalam masyarakat kita tak tahu je berapa orang hok tak ada berlaki lagi tapi berasa nak berlaki. Tapi tak boleh berlaki. Tak boleh berlaki dah, tak ada temui je, tak ada temui, tapi duk berasa kata ada sebab. Ada setengah gimana tu, gimana apa kali mani tak berlaki juga. Gimana dengan 7 kutung bunga gicaitok bomo tak berlaki juga. Dak, dia bukan masalah mani. Kalau mani kadang-kadang yang masuk masalah lain pula. Masalah hari ni masalahnya kadang-kadang kita ni salah. Tuhan cuba kita. Masuk umur 18 hari tu kita cuk mohok. Orang jatuh tok pakai mai minta kita. Tak ada kerja cuma semaya tak putus akhlak baik, suk melia kepada tok guru, melia kepada ustaz. Wejuhlah. Tapi masa tu kita tengok orang jatuh sudut lain. Kita tengok kita nak hok haisu ada kereta, ada rumah, ada kerja mangkung. Maka kita tak sel tok pakai tu. Sedekah hok nu tak semaya tak apa. Hok nu tak baik tak apa. Asal winapok nata, winapok sepengah prai Korea, ada kereta, ada apa cukup mewah untuk dunia tu. Maka kita tak pilih, kita tak terima lamaran, kita tak terima orang jatuh tok pakai tadi ataupun orang jujur tadi, orang semaya tadi menjadi sebab kita dapat doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak macam mana adik-adik? Buat macam mana? Malam ni buka sejadah. Malam ni buka sejadah menghadap kiblat, semaya dulu sunat 2 rakaat, sunat gapo ke apa mutlak. Lepas tu doa, ya Allah. Aku tahu dah. Aku rasa dah ya Allah, kau dera aku sabar 3 tahun apa ni 10 tahun 15 tahun dah ya Allah. Tetapi hidupku nampak aja seni, hidupku nampak suka, tapi semua dalam aku menangis ya Allah. Aku minta maaf, minta apa semua dosa aku buat lepas ya Allah. Hari tu aku waktu, hari tu aku buat gani ya Allah. Hari ni aku minta ya Allah, aku bagilah kepada kutuk lelaki ya Allah. Ustaz kecil ni tak ada nak naik ke rumah siapa ni, takut ada. Takut ada masa kita siapa masa dah nak berlaki. Tapi kita pilih dunia. Kita pilih dunia artinya lepak kita, ayah kita sendiri pun geno tu. Oh tak boleh nak ngaji, ha geno. Sesok.
Hok nunduk tak mari. Hok kita duk nak, hok kaya tak mari. Mari hok sesok. Apabila maksud buat bagi kita tu berasa kata tak puas hati. Bila tak puas hati arti kita pilih dunia. Maka menjadi sebab juga Tuhan tak kena kita tu. Habis katanya dalam agama kita suruh pilih jangok, kaya, apa ni, keluarga molek, bakal molek, tapi bukan duk sama satu kena jangok. Hok tu jangok nak makan apa hari. Kau tak ada agama. Harta. Oh tak boleh pergi harta tua ke tak pilih. Lepas tu nasab. Anak Nabi Nuh tak masuk syurga. Nak ayat gitu ni. Oleh tu bagi kita orang Tino, orang Damaruah ni kita jagalah. Lepas kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, we jadi apa ni? Hok tak berlaki lagi, minta lah tak laki soleh. Hok berlaki dah pun kalau dia sedih, dia teriak sebab tak laki, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, we tak laki dia dapat hidayah. Kalau tak ada sabar. Sabar lepas tu semaya. Lepas tu kita beki kita saat ni lah. Buat 3-4 kali saat ni tu. Lepas tengok apa Allah nak uwi kepada kita. Apa Allah nak balas kita. Di akhir ni ustaz saya cukup dah tu. Ni pun hok tak sedap dengar, dia tak sedap dengar benda dah. Tapi terpaksa lah ustaz nak kecek agama. Bukan ustaz mat. Ustaz mat kecek agama. Nak nasihat agama. Maka terpaksa kena kecek betul-betul ratik. Oleh tu adik-adik, kerana ustaz berasa kata orang duk dengar ni banyak ke orang Tino. Kerana hari ni, masa ni, giye mak ngohiyah. Oleh tu ustaz kata orang Tino banyak dengar. Oleh tu dah kita kecek tajuk retina nak buat masa mana kita boleh masuk syurga pintu mana-mana pun. Ustaz sipu sekali lagi, satu kita semayalah awal waktu. Ya kita di rumah kita peringat rebel selalu kita masuk semaya, dan semaya tu belajar semaya kosong, belajar semaya sedap, belajar semaya bahasa kata kita semua Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, siapa le puasa Ramadan, kita puasa. Dan kita tinggal puasa Ramadan kerana haid, kerana gapo pun kena cepat-cepat qada dek, jangan tanggung-tanggung bawa siapa 2 3 4 tahun nanti kena orang panggil apa ni kena gando. Tu setunggulah. Dan yang ketiga, kita kena taat tok lelaki kita, belajarlah jadi isteri yang solehah, belajar sabar, belajar pandai layan tok lelaki, belajar masak, belajar kecek suara rendah, belajar apa lagi? Belajar pandai layan. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Belajar jangok pandang atas lelaki kita, dan akhir jagalah maruah kita sendiri sebagai seorang tinggal. Semoga apa ustaz kata ni kalau ada baik comel pakak-pakak mikir pakak neng dan bicerlah. Kalau tak ada dengar tolong sapa, tolong bicer dah. Mudah-mudahan masyarakat kita di kampung kita apabila baiklah kaum ibu, juruhlah kaum mek dan kaum hawa ni, insya-Allah orang jatuh pun juru, anak-anak kita pun juru. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku qauli hadza astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.